Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Kali ini kita akan bincang mengenai amang seksual dan tingkah laku amang seksual. Mungkin para pelajar pernah mendengar ataupun melihat perkataan amang seksual di kaca televisyen ataupun di surat khabar mengenai jenayah amang seksual. Jadi kita tengok apa itu amang seksual. Amang seksual ni maksudnya serangan seksual yang berlaku secara fizikal ataupun bukan fizikal, seperti melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seseorang kanak-kanak walaupun tanpa persetubuhan. Perkara ini dinyatakan dengan jelas di bawah Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Siapa yang dikategorikan sebagai kanak-kanak? Mengikut akta ini, kanak-kanak adalah yang berumur di bawah 18 tahun. Kita lihat apakah bentuk tingkah laku dan contoh amang seksual. Yang pertama, gangguan secara lisan. Contoh kata-kata gurauan, usikan, bunyian ataupun soalan berbentuk cadangan seksual. Yang kedua, gangguan bukan lisan ataupun bahasa tubuh. Pandangan, kelingan yang mempunyai niat atau keinginan, menjilat bibir, memegang, memakan makanan dengan cara menggoda, biasanya aiskrim. Bahasa isyarat membayangkan perlakuan seksual. Yang ketiga, gangguan visual, menunjukkan bahan lucah, melukis gambar lucah. Menulis surat berunsur seksual pun termasuk dalam gangguan visual juga. Sekarang dengan teknologi, mesej, video, gambar pun dikategorikan sebagai gangguan visual. Yang keempat ialah gangguan psikologi, mengulangi jemputan, merayu, ajakan sosial seperti keluar berjalan, nak keluar Sabtu Ahad, tengok wayang, walaupun telah ditolak berulang-ulang kali. Ini dikategorikan sebagai gangguan psikologi, sampai mangsa menjadi takut dan trauma. Dan yang kelima ialah gangguan fizikal, sentuhan yang tidak diingini seperti memegang tangan mangsa secara paksaan, menyentuh bahagian lain tubuh mangsa, menyentuh alat seksual mangsa dan memeluk mangsa secara paksa. Bagaimana kita nak mengelakkan daripada jenayah amang seksual berlaku kepada diri kita? Yang pertama, sentiasa berada di tempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh orang lain. Yang kedua, jauhkan diri jika mengesyaki sesuatu yang tidak baik akan berlaku. Yang ketiga, menolak perlawanan untuk berdua-duaan, biasanya orang yang kita kenal lah. Yang keempat, menjerit sekuat hati apabila diri dalam keadaan bahaya. Yang kelima, sentiasa berasa curiga terhadap orang lain walaupun ada pertalian kekeluargaan. Dengan teknologi sekarang, banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk dihubungi, private message, direct message, chatting. Kita tengok hukuman yang dikenakan jika disabitkan kesalahan untuk bentuk tingkah laku yang bukan fizikal. Boleh disabitkan di penjara tempoh tidak melebihi 10 tahun atau didenda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Jika amang seksual secara fizikal, apabila disabitkan kesalahan, boleh penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan boleh juga dihukum dengan hukuman sebat. Jika berlaku kejadian amang seksual terhadap diri kita, yang pertama, kita kena maklumkan kepada ibu bapa ataupun orang yang kita percayai. Sama-sama kita doakan supaya perkara ini tidak berlaku pada diri kita, dijauhi anak-anak kita dan keturunan kita. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi untuk pelajaran yang akan datang.